saya Inta Kaisara Kristina binti Zaidi. Umur saya 8 tahun. Nama saya Inta Kaisara Kashina. Saya umur 8 tahun. Okey, saya nak tanya, sekolah dah cuti lama. Kita dah cuti sejak 18 Mac sampai ke bila kerajaan dah cakap nanti kita nak buka sekolah kan, 15 Julai untuk sekolah menengah, 22 Julai untuk sekolah rendah. Macam mana perasaan KIS? Best. Okey, perasaan KAS? Suka sangat sekolah. Kenapa suka? Sebab boleh jumpa kawan, jumpa cikgu-cikgu, belajar. Okay. Sudah cuti sekolah sebab COVID. Nama siapa? 3 bulan sudah nak jumpa kawan. Ya. Sekarang pun sudah mau kasih sedia buku sekolah, baju sekolah. Excited betul mau pergi sekolah. Dan pendekatan menyeluruh pihak sekolah dalam memastikan keperluan emosi pelajar kembali bersekolah dalam situasi norma baharu perlu diberikan keutamaan. Jadi kita juga tahu bahawa segelintir pelajar mungkin mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan kembali semula kepada proses pembelajaran seperti sedia kala. Namun ada segelintir yang memerlukan lebih sokongan bagi memastikan untuk menghadapi perubahan sehingga kembali ke normal. Jadi sepanjang tempoh kawalan pergerakan bermula sejak pertengahan Mac yang lalu sehingga bermulanya fasa PKP pemulihan, pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh guru bagi memastikan kesinambungan proses pembelajaran berlaku sewaktu pelajar berada di rumah. Namun pihak kerajaan telah memutuskan agar sesi persekolahan akan bermula di seluruh negara bermula 15 Julai ini untuk pelajar sekolah menengah rendah dan 22 Julai untuk murid-murid di sekolah rendah. Dan perbincangan kita kali ini ialah tentang persediaan kembali ke sekolah. Sedia atau tidak? Jadi bagaimanakah hendak menyesuaikan dengan keadaan norma baharu ini? Jadi kita bincangkan topik ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mahmad selaku pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM di Thailand Skype ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, tentang persediaan kembali ke sekolah lepas lebih 3 bulan di rumah ni, kita tahu ada segelintir pelajar mungkin cepat menyesuaikan diri, tapi ada segelintir yang memerlukan sokongan untuk menghadapi perubahan. Bagaimana, Prof? Betul. Saya setuju tadi tengok VT tadi pun budak-budak ada yang berminat dan memang tak sabar-sabar nak masuk sekolah ya. Sebab 3 bulan tu dia rasa ketinggalan ataupun satu benda yang hilang daripada rutin kehidupan dia yang biasa. Dan saya rasa satu keputusan yang baik oleh kerajaan bila memulakan kembali sekolah ni, selepas kita hari tu silap sikit kot. Bukan silap, tapi kita janji dekat budak-budak ni cuti sampai habis hujung tahun. Jadi adalah kot sebahagian yang Cik sebut tadi tu, saya rasa adalah kot yang dah ready untuk cuti setahun terus. Jadi akhirnya terkejut lah kot bila nak masuk sekolah balik. Dan saya rasa yang inilah yang perlu diberi sokongan tadi tu. Satu benda yang penting sebenarnya, anak-anak kita ni sebenarnya suka bersekolah, suka berkawan. Itu fitrah. Dan kita kena raikan layan tu. Kita bagi semangat. Sekolah ni adalah tempat yang menarik, tempat yang best sebenarnya. Jangan sampai dia rasa sekolah duduk rumah lebih baik, lebih seronok daripada sekolah. Sebab tugas kita juga meneruskan suasana dan memperbetulkan ataupun memantapkan lagi lah suasana sekolah tu menjadi lebih menarik dan ataupun tempat yang fun learning, tempat yang seronok belajar. Saya rasa peranan semualah, mak dengan ayah, ya, guru-guru dekat sekolah, kawan-kawan saya rasa tak ada masalah. Itu memang dia nak pergi sekolah, dia nak pergi berkawan. Mudah-mudahan saya rasa rutin untuk pergi ke sekolah balik ni perlu diterapkan balik slow-slow, pelan-pelan supaya ada balik dalam kehidupan anak-anak kita. Baik Prof, dari segi persediaan ibu bapa ni pula dekat rumah sepanjang tempoh sebelum bermula sesi persekolahan ni, mungkin dari segi kelengkapan sekolah memang tak ada masalah, tapi persediaan dari segi emosi saya rasa agak mencabar juga pada ibu bapa. Bagaimana komen daripada Profesor sendiri?
Ada beberapa lah kot, sebab saya pun berjumpa juga dengan ibu bapa yang kadang-kadang kita risau pasal keselamatan kesihatan anak-anak ke sekolah dalam situasi pandemik sekarang ni. Tapi saya rasa yang tu kita pun sendiri dah maklum, suasana dah makin pulih. Mudah-mudahan pemulihan ni akan berlangsung lebih baiklah. Tinggal lagi kita sebagai ibu bapa ni kena bersamalah daripada rumah. Ini satu kesedaran juga saya rasa. Sepanjang 3 bulan, lebih 3 bulan, sebagai mak ayah kita dah sedar dah, bukan senang nak didik anak-anak. Tu baru tahu 3 bulan duduk mengajar anak-anak kat rumah. Kadang-kadang ada yang tak berlaku pun pengajaran kat rumah ni. Anak-anak tak belajar pun kat rumah. Susahnya sebenarnya nak mengajar anak-anak. Jadi mak ayah kena betulkan balik rutin. Saya ingat seminggu lagi ni ada masa untuk polish balik kita punya rutin anak-anak kita. Dah mula kena bangun pagi, mungkin dah start kena try kot pakai baju sekolah sekali-sekala supaya rasa kena pergi sekolah. Kalau tidak, mungkin ada kebiasaan yang bangun tengah hari yang tak biasa dengan rutin waktu sekolah. Dan mudah-mudahanlah mak ayah jaga kesihatan anak-anak kita. Kita lebih menghargai sebenarnya anak-anak kita untuk pergi belajar di sekolah dalam keadaan sihat. Jadi kalau anak-anak kurang sihat, mungkin ada sebelum ni ibu bapa paksa juga anak pergi sekolah. Ni kena ambil kira. Kena jadi ibu bapa yang lebih bertanggungjawab. Mudah-mudahan. Kena pandai balik tackle anak-anak untuk semangat pergi ke sekolah. Baik, Prof, sekembalinya pelajar ke sekolah, apa pula peranan guru dalam nak membantu pelajar ni nak biasakan diri dengan rutin norma baharu ni, Prof? Mungkin ada sesetengah guru yang sebelum ini menggunakan platform atas talian untuk mengajar, dah balik sekolah lain pula caranya. Bagaimana, Prof? Okey, cantik soalan ni. Sebenarnya saya tengok satu situasi yang normal baru yang bagus ialah pasal anak-anak kita dan guru-guru pun dah semakin familiar dengan teknologi yang membantu pengajaran. Maknanya walaupun sekolah berlaku sekarang, tapi lifelong learning ataupun student learning time tu, pembelajaran oleh anak-anak tu, dia berterusan sampai ke rumah. Pasal kita dah biasa dah dengan Zoom-nya, dengan Meet-nya, dengan Team-nya, Skype pun boleh, macam-macam. Jadi benda ni, pembelajaran ni akan dapat diteruskan. Itu yang saya rasa nampak lebih satu benda yang lebih baik lah. Yang kedua, norma baharu ni, kadang-kadang saya pun pergi ke sekolah sekarang ni untuk bertemu anak-anak kat sekolah, bagi motivasi. Saya tengok takut juga kita risau. Norma baharu yang kita patut faham ialah konsep dia. Yang kena cek suhu. Mungkin satu masa tak perlu dah cek suhu tiap-tiap orang masuk sekolah pun sampai masa. Tapi masih lagi konsepnya, anak yang tak sihat tak payah datang sekolah. Itu guru-guru dan ibu bapa kena faham. Sebelum ni mungkin ada yang marah ke anak-anak lah, buat-buat demam lah, apalah. Lepas ni kita akan jaga lebih sensitif dengan anak-anak yang tak sihat. Kelas sekarang 20 hingga 25. Tak boleh lebih. Ini adalah satu benda yang dah lama dah kita tunggu. Daripada dulu kelas 45 rapat duduk dalam kelas tu. Lebih berkesan lah, lebih berkesan. Dan mak dengan ayah pun boleh hantar anak-anak dengan rasa tenang pasal cikgu-cikgu lebih ambil berat sekarang. Dan ini benda yang normal, bukan norma baharu, saya panggil norma yang perlu diteruskan. Anak-anak pakai mask mungkin tak lama dah. Kita tak perlu pakai mask dah akan datang. Tapi masa ni pakailah. Dan dalam kelas, saya beritahu kat pelajar-pelajar jangan pakai dalam kelas, lebih bahaya. Sebab ada sebahagian dia buat kelakar pun dalam kelas. Dia tarik mask sampai atas mata, terus tidur je. Dan ini benda-benda yang kita perlu faham konsep daripada normal baharu yang akan menambah baik kualiti pendidikan di sekolah kita nantilah. Sebenarnya kita kena fikir yang positif. Kalau sukar jadinya kita fikir sukarlah apa yang kita fikirkan, itulah jadinya. Baiklah Prof, kita tak punya banyak masa Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih sebalik kembali. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Noor Mahmad, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM. Kita dah pun sampai ke penghujungnya, sekejap je masa berlalu. Jadi teruskan bersama kami di Bernama TV. Saya Chedi, undurkan diri, jumpa lagi. Assalamualaikum.